Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kita pada malam ini dan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan bil haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala aidan fil Qur'an al-'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang baik. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengelokkan segala amalan kamu, akan memperbaiki bagi kamu amalan kamu, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Man yuti'illaha wa rasulahu, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya dia mendapat kemenangan, kejayaan yang besar. Subhanallahul azim. Hormati sekalian pengurusi masjid, imam serta seluruh kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah dan hati Allah sekalian. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan satu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang mulia ini. Kita diizinkan oleh Allah sama-sama berada di masjid ini untuk rutin malam kita solat berjemaah, kemudian sementara nanti masuknya waktu isyak, kita dapat duduk sebentar dalam majlis tazkirah bersama. Mudah-mudahan tujuan yang kita buat pada malam ini di rumah Allah ini, kita dapat berkumpul di rumah Allah ini, tidak lain dan tidak bukan, namanya merupakan satu rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga kita duduk dalam majlis ilmu ini, sedikit sebanyak kita akan dapat menambahkan lagi pengetahuan kita mungkin, menambahkan lagi pemahaman kita mungkin, menambahkan lagi keyakinan kita mungkin terhadap apa yang telah mungkin kita dah tahu, ataupun mungkin yang kita belum faham. Kita duduk dalam majlis tazkirah, mudah-mudahan kita boleh lebih faham apa yang disampaikan oleh Dr. Tazkirah. InsyaAllah mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah ilmu kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana yang kita sudah maklum, sesungguhnya orang yang takut dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kalangan hambanya adalah orang yang berilmu. Takut orang yang berilmu. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat kita pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat ibu ayah dirahmati Allah sekalian.
Kami dah berapa Syaban? 17 kan? Tahu dia ceramah di 10 Syaban kan? Sampai kita 10 Syaban, maknanya tak lama dah kita nak masuk Ramadan. Itu kita disuruhkan untuk memperbanyakkan doa, kan? Seperti mana yang dibaca oleh sekali tadi itu imam kita, kan? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkatilah kami pada Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Sama ada kita ni walaupun dekat, walaupun lebih kurang dalam 12-13 hari lagi nak sambut Ramadan, sebenarnya belum tentu lagi kita sempat berjumpa dengan Allah. Setiap orang termasuklah saya ni. Sebab tu kita minta maaf kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini Allah takdirkan kita dapat sama-sama mengimarahkan dan insya-Allah pada tahun ini kita mengimarahkan bulan Ramadan rasa lebih baik daripada yang setahun dua ni lah. Sebelum ni kita terikat dengan macam-macam SOP, kan? Macam terikat dengan SOP. Tahun pertama PKP tu di rumah terus. Imam dan itu pasal masjid ya, 2-3 orang je yang boleh tu sekarang ni ya. Tahu? Pakat-pakat kita jadi imam. Imam tarawih. Kemudian tahun lepas ada sikit kelonggaran. Tapi itu pun tak lama. Tak lama. Kan? Kes sunat balik dia. InsyaAllah tahun ni pada aku dah hubungkan kan, kita dah masuk fasa pandemik. Mulai 1 April solat pun dah tak ada lagi penjarakan, kan? Bila tak ada penjarakan, kita nampak masjid kita ni luas, kan? Nampak luas lah masjid, kan? Masa jarak tu penuh ni, luas penuh kan? Tapi luas ke sempit ke, saya tengok orang yang sama je lah. Jadi mudah-mudahan kita masuk pada bulan Ramadan nanti, kita dah ada persediaan lah. Saya yang cakap ni pun mudah-mudahan bersedia untuk kita sambut Ramadan Al-Mubarak. Baik, tuan dan perempuan muslimin muslimat juga yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung tajuk kita pada malam ni setelah 2 minggu yang untuk kena COVID. Maknanya dalam 20 juta tu adalah nama saya, kan? Tuan-tuan tak tahulah. Ke ada yang ada yang belum kenal lah. Ustaz Nabi ada tak? Kenal tak? Kali itu makin itu. Kali tambah. Boleh umrah itu. Dan Pak kata ada seorang dia kata COVID ni dia dah dulu dah. Tunggu masa je kita nak kenal bila. Alhamdulillah simptom ringan. Maknanya ada sakit tekak sikit-sikit. Tapi ada orang yang kena sakit tekak yang pedih betul. Dia cerita lain macam sakit tekak je. Tapi alhamdulillah saya tak tahu lah. Mungkin sebelum apa dia rasa-rasa tu turun kumur air garam tu. Kumur kan. Dan makan di flow, makan skripsi macam jadi mungkin dia kuat. Dia pun SOP kita kena teruskan juga lah. Kita kena sama-sama juga insyaAllah. Dan minggu lepas terlibat dengan MTQ, Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan tingkat masalah antara IPG, kan? Di Terengganu. InsyaAllah dia bila dah lepas dah boleh gerak ni Ustaz, dia banyak program luar. Banyak program luar, kan? Dan minggu depan ada ulas lagi. Minggu depan pun saya dah juga ada urusan di luar negeri Melaka. 2 minggu. Jadi maknanya malam ni kira lahir kot sebelum kita Ramadan. Panjang umur, lepas Ramadan, lepas raya kita sambung. Baik, berkaitan dengan kitab, semalam saya pergi pustaka apa nama, Salim. Dia kata dia dah order, stok tak ada. Allah Alam kan, stok tak ada.
Dia kata kalau boleh 3-4 buah pun okey lah. Dia kata tak sampai, saya order 10 buah sekali. Kita dapat bulan nanti, kalau ada insyaAllah sampai hari nanti. Baik, tuan dan puan yang berhubung sekalian, kita sambung muka surat 13. Kita baca mungkin bagi laju sikit. InsyaAllah jadi nak bagi laju tapi dia tak laju juga. Tajuk kita masih lagi berkaitan dengan tanggungjawab kita, berkaitan dengan mak ayah. Punya banyak hadis, banyak riwayat berkaitan dengan mak ayah ni. Berkaitan dengan ibu bapa ni banyak riwayat. Ini sebagai kecil ni. Baik. Yang ketujuh, bab yang ketujuh iaitu bab uquqil walidain. Bab pada menyatakan derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Yalah, kalau cerita pun lebih kurang yang macam sebelum ni juga lah. Kan? Balik-balik cerita itu juga. Tapi kalau macam tu kita baca hadis. Okey, hadis yang ke-15 di bab yang ke-7, hadis yang ke-15. Hadis ini adalah hadis marfu', hadis sahih Imam Bukhari. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana Jurayd an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir thalathan qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'a ala wa qawlu zur madha la yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Maka hadis Imam Bukhari daripada Abdurrahman bin Abu Bakrah, daripada bapanya dia telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda, apakah kalian mahu aku khabarkan dengan sebesar-besar dosa, yakni atau dosa besar yang paling besar? Dalam satu hadis Nabi bertanya kepada sahabat, kamu nak tahu tak? Aku nak khabarkan kepada kamu apakah dosa besar yang paling besar. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Salah 3 kali dia bertanya, nak tahu tak? Kan? Dalam dosa-dosa besar ni, apakah dosa yang paling besar? Nabi ulang 3 kali. Nabi tanya 3 kali. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, bahkan wahai Rasulullah, ya Rasulullah kami nak. Kemudian baginda Nabi SAW telah bersabda, apakah dosa besar yang paling besar? Disebut al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dosa paling besar ni banyak. Tapi dosa besar yang paling besar pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita sedia maklum. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi sebut wa uququl walidain, derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Dosa besar yang paling besar yang kedua selepas syirik kepada Allah adalah apabila kita melakukan derhaka kepada mak ayah kita. Maknanya bukan kecil ya. Dan bukan kecil punya. Kemudian Rasulullah SAW pun duduk, sedangkan sebelumnya baginda dalam keadaan bersandar. Okey, bersandar. Kemudian lepas Nabi sebut itu Nabi duduk. Kemudian Nabi sambung lagi. Dan perkataan az-zur ini bermaksud perkataan palsu. Kita bercakap bohong. Kita melakukan, kita menjadi saksi yang palsu, saksi yang tidak jujur, saksi yang palsu. Az-zur juga bermaksud membuat tuduhan palsu. Kita bercakap benda yang tidak benar.
Kemudian terus-menerus Rasulullah mengulanginya sehingga kata perawi kalau rezekinya seorang diam. Maknanya kalau Nabi sambung lagi akan ada lagi. What next? Apa lagi? Itu hadis yang ke-15. Jadi daripada hadis ini Nabi nak menceritakan bahawa bab derhaka kepada mak ayah ni dia jatuh nombor 2 selepas dosa besar yang paling besar, nombor 2 selepas syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita lihat dalam matan ini, kan, antara pertamanya kita boleh lihat bahawa dosa ni dia ada tingkatan dia ada tahap dia. Kan kita pernah baca kan, ada dosa besar, dosa kecil, kan, dosa ringan, dosa berat dan sebagainya, kan? Maknanya ada tingkatan. Dalam dosa besar, tingkatan dalam dosa besar tu ada juga dia punya tahap dia, tingkatan dia. Yang paling besar, dosa besar yang paling besar menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Kita mempercayai sesuatu yang lebih berkuasa, lebih kuat, lebih hebat, lebih segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahasa mudah masuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian dalam hadis ini juga kita lihat bagaimana Nabi tunjukkan kepada kita cara ataupun adab-adab kita berkomunikasi. Bila sesuatu perkara yang kita nak sampaikan itu perkara penting, dalam riwayat ini Nabi ulang 3 kali. Nabi tanya 3 kali. Ini salah satu yang benda kita boleh belajar daripada hadis ini. Kalau benda tu benda penting, kita kena ulang, kita kena tanya, kita kena sahkan 2-3 kali. Macam tu. Apa sebab benda besar, benda penting. Sebab apa? Sebab bila kita tanya 2-3 kali ini, supaya apa yang nak disampaikan itu, apa yang kita nak kongsi itu, maklumat yang kita nak sampaikan itu, dia benar-benar orang tu terhubung, benda penting. Tu sampai ulang 2-3 kali, kan? Supaya benda tu dia meresap dalam hati kita, supaya kita lebih faham, supaya kita lebih tahu bahawa benda ni benda penting. Sebab tu kita kena ulang. Okay, kemudian berkaitan dengan derhaka kepada mak ayah ni, kenapa dalam riwayat ini Nabi sebut dia duduk nombor 2? Kenapa tidak dosa-dosa lain? Kenapa nombor 2? Kenapa kan? Kenapa derhaka kepada mak ayah ni dia jatuh nombor 2 selepas syirik kepada Allah SWT? Mestilah benda tu benda besar, benda tu benda penting, dan benda yang kita perkara yang penting yang kita sebagai manusia ni kena bagi perhatian. Jangan kita buat lebih kurang tentang ini, tentang tanggungjawab kita, tentang adat kita kepada mak ayah kita, sama ada yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Sebab tu kalau kita lihat, kalau kita flashback balik seperti mana yang kita pernah sebut sebelum ni, Ustaz Ali sebut yang sama bila cerita tentang mak ayah ni. Kalau kita lihat kepada pengorbanan, kan, pengorbanan yang dilakukan oleh kedua ibu bapa kita, mak ayah kita, sesungguhnya sangat besar. Jaga kita, kalau sebagai mak tu, masa kita dalam kandungan lagi dia dah bersusah payah dah jaga kita, kan? Dia dalam kandungan lagi 9 bulan, 10 hari dalam kandungan, dia dah bersusah payah dah. Kemudian kita lahir, bermulalah daripada usia kecil tu, sakit demam kita, lapar dahaga kita, semua tu diurus, difikirkan, dilaksanakan tanggungjawab jaga kita tu oleh mak dan ayah kita. Daripada kita tak tahu apa-apa, langsung tak ada kekuatan apa-apa, tak, kan? Masa kecil jaga kita,
daripada jalan, masuk ke sekolah, masuk mesti dan sebagainya. Ada yang sanggup bergolong bergadai kan, untuk nak membesarkan kita, nak memastikan kita dapat pendidikan yang cukup, pendidikan yang sempurna kan. Ada orang berhutang nak bagi, nak membesarkan anak-anak. Itu kalau kita nak cerita tentang tanggungjawab mak ayah ini kan, memang tak satu dua malam tak di nak senaraikan tanggungjawab mak ayah kita yang telah melaksanakan tanggungjawab mereka kepada kita, memang tidak ternilai. Sebab itu wajar kan, kalau kita derhaka kepada mak ayah kita, dia jatuh nombor 2 dosa yang paling besar selepas syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin ini adalah hadis yang sahih kan. Nabi sendiri sebut selain daripada yang kita dah baca sebelum ni dalam ayat surah Al-Isra dan sebagainya. Memang dah ada Allah sebut tentang tanggungjawab kita terhadap mak ayah kita. Sebab tu kita kena mengingat, saya yang dekat depan ni pun kan, bahawa ada tanggungjawab kita. Jangan derhaka kepada mak ayah kita. Ustaz, saya nak tanya, apa yang sebab baiknya kita nak buat kepada apa kita yang telah meninggal dunia? Hanya dengan berzikir ataupun berdoa atau sebagainya? Yang telah meninggal dunia. Ya. Okey, saya baca sikit. Kita ada sini. Kalau yang dah meninggal dunia, ini asumsilah ni. Antaranya, ini tanggungjawab kita lah, menunaikan hutang yang wajib, iaitu hutang Allah SWT seperti puasa. Kalau dia tahu ayah kita mengingat kita, dia ada tinggal puasa dan sebagainya, jadi tanggungjawab anak untuk nak selesai. Haji dia, ubah haji. Kalau kita tahu mungkin ayah kita tak mampu, masa dia hidup tu dia tak ada kemampuan nak pergi tunai haji kan. Umrah tak apa, umrah tak wajib kan, haji wajib. Maka kita kena tak bagi kan, dalam puas haji kan, dia panggil puasa dia badan haji, boleh, misalnya dia boleh urus. Nazar, kalau ada nazar dia yang belum tertunai, kita tahu dia bernazar nak buat apa, nak bayar apa, nak bagi apa kan, kita sebagai anak selesai. Pandemik lah. Di antara dalilnya adalah daripada Abbas bahawa dia kata apa? Maksud telah datang kepada Nabi SAW seorang lelaki dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ke atasnya puasa Ramadan, yang dia ada 3 puasa lah. Adakah aku perlu qada puasa bagi pihaknya? Rasulullah SAW bersabda, ya, kerana hutang dengan Allah lebih berhak untuk hadis riwayat Imam Bukhari. Itu antara. Kemudian laksanakan hutang-hutang apa yang telah pergi kepada manusia setakat yang mampu. Maknanya kalau mak ayah kita tu ada hutang dengan siapa-siapa, kita sebagai anak kena selesaikan. Ini biasa kan dalam budaya kita ni kan, masa jenazah dulu kan, kita akan tanya misalnya anak lah, kalau anak tu dia tak sanggup nak cakap kerana dia sedih, dia wakilkan kan sama-sama lah kan, pakcik ke apa saudara ke kan, akan tanya sekiranya arwah ada hutang siapa-siapa, bolehlah maklumkan kepada ahli waris, kepada ahli waris. Sebab tu ni bab hutang, penting bab hutang ni. Sebab tu kita bila berhutang kena tulis, kena catat kan, agama suruh kita catat supaya apa, kalau kita meninggal ada catatan, ada rekod kan, ada rekod. Kemudian sentiasa berdoa kepada mereka. Dah tak ada saya buat kan, sentiasa berdoa kepada mereka. Ada hadis khusus nanti dalam bab yang keberapa cerita tentang suruhan untuk kita banyak berdoa kepada mak ayah kita. Banyak berdoa. Kerana doa seorang anak yang soleh kepada ibu bapanya yang telah pergi merupakan amalan yang tidak terputus berdasarkan kepada hadis yang dinyatakan di atas. Ada hadis.
doa. Sebab itu dalam hadis yang masyhur kan, kita mula dah. Hadis dari Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salat." Kan? Shadaqatan jariyah, pergi. Shadaqatan jariyah. Biasa tu ada tak ingat gambaran ni. Awan yang termabi itu ilmu tiga. Walad salih yad'u lahu. Walad salih yad'u lahu. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi beruntung mak ayah yang ada anak-anak yang soleh, yang mampu mendoakan. Yang soleh bukan mesti ustaz, bukan mesti cikgu. Soleh ni, soleh ni anak yang baik, anak yang taat kepada Allah, anak yang tidak derhaka kepada mak ayah, kan? Doa je akan sampai kepada kita. Akan sampai kepada kita. Ini ada apa lagi? Menziarahi sahabat-sahabat. Ini yang tak apa nak berlaku dah sekarang ni. Tak tahu lah Ustaz Alim. Saya ingat saya bila sebut ni macam tazkirah pada diri saya sendiri lah, kan? Menziarahi sahabat-sahabat kepada kedua ibu bapa kita. Mak ayah kita ada sahabat, ada kawan di mana-mana. Kita sebagai anak lepas mak ayah kita meninggal, ada masa kita ziarah. Mungkin kawan sama tempat kerja dia dan sebagainya, kan? Kita ziarah. Ingat ini kalau saya sendiri pun rasa macam tak apa nak berlaku Ustaz Alim. Tak apa nak berlaku, kan? Tapi teringat arwah ayah saya dulu, dia suka berjalan. Dia bawa anak-anak, dia pergi tunjuk. Sudah sampai dekat Ian, dekat Salah, kan? Ini kawan ayah masa sekolah dulu. Dia tunjuk dia lah. Dulu lah. Orang-orang sekarang ni tak tahulah dia praktik kot. Dan saya ni bab ni agak lemah sikit Ustaz. Markah tak apa penuh ni kat sini. Ziarah sahabat-sahabat ni, kan? Terus saya marah Ustaz ke depan itu dia baca ya. Bab ni saya mengaku bab ni agak lemah sikit, kan? Kita tak apa nak ziarah, tak apa nak pergi, kan? Kadang-kadang kita tahu tu kawan ayah kita kenal. Kita lalu macam tu je. Tapi kalau ikutnya agama suruh kita apa? Kita ziarah, kita sambung hubungan persaudaraan tu yang ayah kita mulakan. Mungkin ada orang ni, itu kelemahan saya lah. Agama kita amat menganjurkan setiap umatnya untuk menyambung pertalian silaturahim dengan sesiapa sahaja dan bukan saja sama ahli keluarga kita. Kemudian katanya ni saya berhabis lah, kan? Bersedekah untuk mereka. Sedekah sampai kita dia sedekah ni, kalau kita sebagai anak tak perlu niat, tak payah niat. Tak payah niat mana aku sedekah ni untuk ayah aku. Tak, kita sedekah je memang sampai. Tapi kalau untuk orang lain, atau sedekah ni niat pada Ustaz Nurdin lah, contoh, kan? Itu kena niat, sampailah pada orang tu. Tapi kalau untuk mak ayah kita, tak perlu, tak payah niat. Memang anak tu bila dia buat, automatik akan sampai. Automatik akan sampai. Ambil RM1,000, sedekah dekat masjid, kan? Ni sedekah RM1,000 ni untuk mak ayah. Ya, dia memang sampai. Anak, sebab kita anak, kita sedekah Fatihah ke, baca Quran apa, kan? Tak payah sebut nama. Tapi kalau untuk orang lain, macam kita baca apa? Kita muri arwah tahlil, kan? Yang tu kita bukan anak, kita tetamu kita, kan? Itu kita kena sebut supaya sampai pada tujuan. Banyakkan sedekah untuk mereka selepas ketiadaan mereka selepas kematian. Baru ni tempat saya, seorang anak dia bagi kepada tempat kerja saya RM10,000.
Sebelum ni dah lama lah saya pun tak masuk dekat family ni. Mak dia pernah kerja di kantin, di kafe. Jadi dia sebagai anak, dia rasa macam takut-takutlah masa mak dia kerja dulu. Ada mungkin terambil, terbawa balik, termakan ke apa kan. Ni kita contoh mungkin anak yang bagi saya soleh kan, tanda-tanda soleh tu ada. Sebab dia risau, dia takut mungkin mak dia dulu ada termakan, terambil lah kerja kantin kan, mungkin terbawa balik bawang ke telur 2-3 biji kan, Wallahualam kan. Atas kisah tu dia kata dia bagi kepada pihak LPG, buatlah bawa untuk pelajaran kan. Maknanya dia tak tahu berapa jumlah, dia tak tahu. Ni cuma kata apa, dia rasa dia bimbang lah kan. Jadi RM10 baru lagi mana. Ini contoh. Dah meninggal, mak dia pun dah tak ada. Kita pun kalau boleh buat benda cantik kan, banyakkan sedekah. Kemudian tunaikan dan penuhi wasiat-wasiat bapa yang telah pergi dengan baik. Ini juga antara tanggungjawab kita sebagai semua anak ya, apabila selepas kematian mak ayah kita lah. Mungkin ada wasiat-wasiat dia yang dia minta kita tunaikan, kita sebagai anak kena tunaikan, ikutlah syarat. Memanglah itulah sedikit tanggungjawab kita berkaitan dengan apabila mak ayah kita dah tak ada, dah meninggal. Ada duit, kita bagi duit. Kalau kita tak apa nak ada duit kan, mungkin kita boleh infak melalui tenaga kita. Kalau tak ada, tak larang juga. Doa lah yang paling mudah. Doa kita kepada mak ayah kita, dia kepada saya yang paling ikhlas berdoa untuk mak ayah kita anak. Bukan nak kata orang lain doa untuk mak ayah kita tak ikhlas, tapi yang paling ikhlas doa untuk mak ayah kita anak-anak. Orang lain mungkin doa untuk mak ayah kita, tapi dia tak nampak, dan dalam masa dia berdoa tu mungkin muka mak ayah kita boleh tak kenal kan? Boleh lah, kita tak ada masalah. Tapi sebagai anak, bila dia berdoa dan dia minta ampun kepada mak ayah dia kan, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa makku. Agak nampak muka tu, nampak muka mak. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa ayahku, ya Allah. Nampak muka ayah kita. Anak mesti akan nampak muka. Itu saya kata doa untuk mak ayah kita, itulah doa yang paling ikhlas. Dia tak ada lagi nak sebab-sebab dah. Sebab mak dia, sebab ayah dia. Kebanyakan kita berdoa. Benda yang paling mudah. Kalau ini yang mudah, dia pun kita berat, masalah. Okay. Sebab tu kita, kalau kita ada anak kecil kan, anak-anak yang masih di sekolah, selalu pesan ulang banyak kali, sebab benda ni penting. Takut dalam doa dia terlupa untuk nak doa kita. Takut bimbang kan. Masa kita kecil-kecil lah, umur 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, sering kita melihat. Bila dah 30 tahun, kita dah segan lah kan. 40 tahun, nak tanya anak kita umur 40 tahun, doa dah untuk ayah. Dia tak pun cantik lah kan. Lepas tu kalau dia kecil, kita ajar, kita biasakan, kita ulang kan. Nasihat, ingat selalu kan, supaya sentiasa doa untuk ayah. Ini wajib doa yang Allah maghfir li zunubi, Allah maghfir li zunubi, wajib. Mak sebagai anak kena hafal ni. Kita kena biasa. Jangan kita rasa benda ni benda yang remeh, benda yang kecil. Sebab itulah antara bekalan kita selepas kita mati nanti, dia dah biasa mendoakan kita kan. Itulah bekalan kita yang akan kita dapat pada hari akhirat. Baik. Seterusnya adalah hadis yang ke-16. Hadis ini dia tak sebut berkaitan dengan mak
ayah, tapi dia letakkan. Ada riwayat lain Nabi lepas itu Nabi sebut benda-benda lain lagi. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik bin Umair an Warrad katib al-Mughirah bin Syu'bah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad fa'amla alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu yanha anhu kasratis su'al wa idha'atil mal wa an qibal al-waqala. Qala kepada Warrad ini sini tukar tulis bagi Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni dia gubernur. Okey. Warrad ni dia, kita kata apa? Tukang tulis ni dia mesti usaha lah itu usaha kan. Dia telah berkata, Muawiyah telah menulis kepada Mughirah, tulislah dan kirimkan kepadaku dengan apa yang pernah kau dengar daripada Rasulullah. Kemudian Warrad berkata, dia mengimlakan. Kita pernah dengar kata imla kan? Pernah dengar ini, imla. Kalau orang yang mengaji sekolah Arab, dia akan jumpa ni satu madah, satu khusus, satu subjek, nama dia imla. Imla ni kalau saya salah, betul kan saya puas kan. Imla ni ustaz sebut, kita tulis. Kan tulis. Contohnya saya sebut, okey, Ali makan nasi lemak pagi tadi. Kita tulis lah. Macam mana tulis tu? Jawi tu. Itu nama dia imla. Imla. Jadi kalau kita baca ni kan, ingat lah masa mengaji sekolah Arab kan, imla apa bisa dia? Mutala'ah apa lagi? Yang saya sabit yang sekolah Arab. Jadi mengimla maknanya apa nama? Mughirah bin Syu'bah baca, Warrad ni dia tulis. Dia tulis. Menuturkan kepadaku dan aku menulis dengan tanganku. Sesungguhnya aku telah mendengar daripada Rasulullah melarang daripada banyak soal, mensesiakan harta dan juga banyak cakap. Ini hadis saya. Banyak lagi Nabi sebut tu, banyak lagi kan, supaya peringatan kepada sahabat. Nabi larang apa kita? Jangan banyak tanya. Ini pun dengan banyak tanya bukan sampai tak boleh tanya. Boleh tanya tapi jangan kemudian mesti sediakan harta. Yang ini membazir. Ada harta membazir. Ini juga Nabi larang. Dan juga banyak cakap. Banyak cakap benda-benda yang tidak ada. Baik. Seterusnya bab yang ke-8. Bab la'anallahu man la'ana walidayhi. Bab pada menyatakan Allah melaknat seorang yang melaknat ibu bapanya. Takut. Baca bab dari bab ni pun dia takut. Takut apa? Takut kita termasuk dalam orang yang melakukan laknat. Jadi kita tengok apa maksud laknat ni. Laknat kepada mak ayah kita. Allah laknat kita sebab kita buat perkara laknat kepada mak ayah kita. Allah laknat kita. Na'udzubillah min dzalik. Laknat ni mungkin apa? Kita sumpah, kita menyumpah mak ayah kita, ataupun kita maki. Kita maki hamun. Kita sumpah selanah dia. Ulama kata ini termasuk kita perbuatan kita melaknat mak ayah kita. Habis bicara. Macam apa lagi contoh melaknat sama sekali kan? Kita tuduh mak ayah kita bukan-bukan, termasuk juga ulama kata ciri kita melaknat kepada mak ayah. Kita sindir dia. Maknanya perbuatan kita yang kita bercakap ni menyakiti hati dia. Tambah pula kalau kita guna perkataan yang jelas menunjukkan kita ni. Contoh,
celakalah. Contoh, keluar perkataan tu kepada mak ayah kita. Ingat, bila kita keluar perkataan tu, Allah akan laknat kita. Bila Allah laknat kita, bukan saja dosa, hidup kita pun tak akan tenang. Kita baca sikit ini ya. Haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Qasim bin Abi Bazzar an Abi Tufail qala su'ila Ali hal khassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhuss bihi an-nas kaffa qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhuss bihi an-nas illa ma fi qirab as-sayf summa akhraja sahifah fa idza fiha maktub la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah la'ana Allahu man saraqa manar al-ard la'ana Allahu man la'ana walidayhi la'ana Allahu man awa muhditha. Ada 4 keadaan yang Allah laknat apabila mereka buat benda ini. Salah satunya adalah la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Kan Allah melaknat orang yang melaknat kepada kedua ibu bapa. Daripada Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu, dia telah berkata, suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya, apakah Nabi SAW telah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia sebelumnya? Beliau telah menjawab, Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang tidak dikhususkan dengannya akan manusia, melainkan apa yang ada pada sarung pedangku ini. Kemudian beliau, Sayyidina Ali mengeluarkan satu lembaran yang termaktub padanya, Allah telah melaknat sesiapa yang menyembelih kerana tujuan selain daripada Allah. Sembelih binatang bukan kerana Allah. Ini termasuknya akan dapat daripada Allah SWT. Kemudian Allah telah melaknat orang yang mencuri batas-batas sempadan tanah. Maksudnya sini selain daripada Allah ni, tajuk baru juga ini kan. Kadang-kadang kita ukur tanah tu, kita lebih sikit, kita masuk kawasan orang lain. Perbuatan ini Allah Auzubillah min zalik. Kemudian Allah telah melaknat sesiapa yang melaknat kedua-dua ibu bapanya. Dan Allah telah melaknat siapa yang membantu, yang melindungi orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Ini sahih. Hadis sahih Imam Bukhari. Jadi untuk rumusan kepada hadis ini, mari sama-sama kita jaga lidah kita, jaga mulut kita. Jangan sampai kita keluar perkataan perbuatan kita ni yang menunjukkan kita ni melakukan laknat kepada mak ayah kita. Kita bebel, kita mungkin, kita mengata dan sebagainya. Sebab perbuatan tersebut akan mengundang laknat Allah kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Di bab ini ada disebut bab larangan melaknat, bercakap ataupun menyumpah serana mencela memaki mak ayah ni ada disebut dalam hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Baik, cukuplah sekadar itu. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan Allah SWT daripada diri kita sendiri. Pun minta maaf. InsyaAllah menyamuk kita jumpa lagi selepas InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.